Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek MPU 3122 hubungan etnik. Okay, baiklah, saya Alia Batrisha binti Mat Yusof selaku pembentang pertama, diikuti oleh Afifah Hanan binti Muhammad Zulkifli pembentang kedua, dan Nur Suhaila binti Yaakob Elias Azri selaku pembentang ketiga. Okey, soalan tugasan ini adalah sejauh manakah usaha-usaha kerajaan ke arah pembinaan jati diri dan negara bangsa dalam membentuk integrasi nasional. Okey, jadi sebelum itu kita akan telusuri dahulu apakah maksud jati diri, negara bangsa dan integrasi nasional. Okey. Okey, baiklah. Definisi bagi pembinaan jati diri. Jati diri ini adalah merupakan identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang perlu kita banggakan. Okay, dan negara bangsa pula merupakan satu proses untuk mewujudkan semangat kenegaraan atau perasaan kekitaan dalam kalangan penduduk di sesebuah negara. Seterusnya, integrasi nasional. Integrasi nasional ini adalah usaha untuk merapatkan hubungan masyarakat yang pelbagai kaum ke arah meningkatkan lagi semangat muhibah dan rasa kekitaan demi keharmonian dan kesejahteraan negara. Okey, baiklah, sekarang kita akan lihat kepada usaha-usaha kerajaan. Yang pertama adalah kita akan tengok dari segi perlembagaan persekutuan. Apa itu perlembagaan? Okay, perlembagaan merupakan satu manifestasi ataupun cerminan kepada kehendak rakyat dan persetujuan bersama sesebuah negara. Ini adalah daripada Abdul Aziz Bari pada tahun 2008, dan perlembagaan juga merupakan satu bentuk dokumen bertulis yang menyusun peranan institusi-institusi politik pemerintah negara serta hak-hak rakyat dalam sebuah negara. Dan ini adalah daripada Muhammad Azri dan rakan-rakan pada tahun 2021. Okey. Okey, baiklah, berdasarkan rujukan yang telah dinyatakan tadi, dapat disimpulkan bahawa Perlembagaan Persekutuan merupakan satu dokumen rasmi yang menentukan peranan dan bidang kuasa sistem pentadbiran di Malaysia mengikut kehendak dan persetujuan masyarakat seluruh negara. Okay. Baiklah, dalam Perlembagaan Persekutuan, salah satu usaha yang boleh dilihat untuk memantapkan lagi integrasi nasional adalah dari segi pemantapan bahasa kebangsaan. Okey, bahasa kebangsaan merupakan satu identiti kebangsaan sesuatu bangsa ataupun negara secara unik. Jadi dalam perkara 152 melalui Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Dan pemantapan bahasa Melayu ini dimantapkan lagi apabila wujudnya Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1967. Dan dalam akta ini, ianya memfokuskan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui pemantapan bahasa kebangsaan dapat dilihat usaha-usaha kerajaan ke arah memantapkan lagi bahasa Melayu itu adalah dari segi penganjuran program-program di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Okay, dan salah satu pertandingan yang dianjurkan adalah pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu, PABM, Piala Perdana Menteri. Ini adalah satu program tahunan yang julung-julung kalinya diadakan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memantapkan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita lah. Dan program ini telah disertai oleh semua kaum di seluruh pelosok dunia. Dan pada tahun 2021, pertandingan pidato ini telah dimenangi ataupun dijuarai oleh bangsa dari Uzbekistan, dan pada tahun 2022 Malaysia telah merangkumi kejuaraan dalam pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu di mana pesertanya adalah daripada siswa guru IPG Malaysia. Okey, program yang kedua yang telah dianjurkan oleh kerajaan Malaysia adalah pertandingan nyanyian lagu Melayu antarabangsa, iaitu Palma. Palma ini juga julung-julung kalinya diadakan pada setiap tahun, dan ini dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan juga dengan kerjasamalah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Dan pertandingan nyanyian lagu Melayu ini juga disertai oleh seluruh bangsa
di seluruh pelosok dunia. Dan pada tahun 2022, pertandingan ini telah dijuarai oleh seorang peserta lelaki dari negara China. Jadi ini membuktikan bahawa bahasa Melayu ini telah tersebar ke seluruh dunia dan juga ianya dapat berada setanding dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Okey, baiklah, untuk program di peringkat kebangsaan telah dianjurkan satu program sayembara bahasa Melayu di bawah Kelab Debat Pidato dan Pemikiran Kritis Universiti Teknologi Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Yayasan Raja Zahra Sofiah, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Persatuan Penyair Malaysia dan Majlis Debat Malaysia. Okey. Jadi kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan Malaysia sangat memainkan peranan yang penting kerana ianya membuka peluang kepada semua pelajar IPT untuk menyertai program sayembara ini. Tidak kiralah dari sudut kaum Melayu, Cina, India ataupun kaum-kaum yang lain. Dan dalam program ini telah dianjurkan 4 pertandingan utama iaitu pidato, deklamasi sajak, penulisan esei Rumi, penulisan esei Jawi, dan 4 itulah. Dan yang menariknya, pada pertandingan pidato ianya telah dijuarai oleh kaum Cina. Itu peserta lelaki dari kaum Cina telah menjuarai pertandingan pidato, dan ini membuktikan bahawa bahasa Melayu telah dikuasai bukan sahaja oleh bangsa Melayu tapi juga bangsa-bangsa yang lain. Dalam perlembagaan persekutuan juga terdapat beberapa dasar yang telah dipetik berlandaskan perlembagaan itu sendiri, dan salah satunya adalah Dasar Ekonomi Baru DEB yang telah diperkenalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak untuk membasmi kemiskinan, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan, menyusun semula corak guna tenaga dan hak milik untuk semua kaum. Kerana pada masa itu telah terjadinya satu situasi ketidakseimbangan ataupun ketidakadilan lah dalam pemilihan kerja pada setiap kaum pada waktu itu. Okey. Dan antara dasar yang lain juga yang telah dipetik berpandukan perlembagaan persekutuan adalah Dasar Perpaduan Negara, di mana ianya adalah untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berdasarkan perlembagaan dan rukun negara. Dan dasar ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh pembentang kedua sebentar nanti. Selain daripada perlembagaan persekutuan, yang ingin saya tekankan di sini adalah usaha kerajaan yang lain, kawasan rukun tetangga. Okey, kawasan rukun tetangga adalah satu usaha kerajaan untuk memastikan keselamatan penduduk di kawasan-kawasan tertentulah, dan skim rukun tetangga ini diwujudkan di bawah peraturan-peraturan perlu rukun tetangga dalam Ordinan Darurat 1969. Okey. Dan ianya juga turut dilancarkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, iaitu pada 29 Ogos 1975. Dan ianya lebih berkembang lagi berlandaskan Akta Rukun Tetangga yang diwujudkan pada tahun 2012. Okay, jadi rukun tetangga ini telah dipantau dan diselia oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Okey, baiklah. Kita lihat pula kepada apa program-program rukun tetangga yang telah memantapkan lagi ataupun membina jati diri dan negara bangsa demi memantapkan lagi integrasi nasional. Okey, program yang pertama adalah RTCAS, hashtag kita bersama. Okey, RTCAS ini adalah satu usaha kawasan rukun tetangga di mana ianya merupakan satu pusat operasi untuk pengumpulan dan agihan kotak makanan dan barangan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan, dan ianya melibatkan 116 daerah ataupun bahagian di seluruh negara. Okey, apakah impak RTCAS ini kepada masyarakat? Okey, ianya telah memperkukuhkan tanggungjawab sosial kementerian kepada komuniti, khususnya komuniti dalam rukun tetangga itu sendiri. Dan pada era COVID-19, ini telah membantu mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun kita kenali sebagai PICK, kerana RTCAS ini berfungsi untuk menjaga pendaftaran dan penyeliaan proses vaksinasi, dan juga turut memberi hebahan kepada orang ramai tentang kepentingan vaksin itu sendiri.
Dari sudut pengumpulan dan agihan kotak makanan dan barangan keperluan asas, ini telah meringankan beban ataupun kos sara hidup untuk golongan yang memerlukan dan memastikan kesejahteraan rakyat di kawasan-kawasan tertentu. Okey, seterusnya antara sumbangan-sumbangan yang lain adalah penglibatan masyarakat dalam rukun tetangga ini dikategorikan mengikut umur, iaitu ada komuniti jiran tetangga, jiran muda, jiran usia emas dan tugas jiran. Okey, dan juga pada baru-baru ini, KRT Kampung Gong Baru di Kuala Terengganu juga telah menerima sumbangan kewangan daripada syarikat Kasut U sebanyak RM10,000 dan sumbangan ini telah diberikan setiap tahun untuk memastikan kelangsungan program ini pada setiap tahun lah. Dan pada tahun 2022 juga, geran rukun tetangga sebanyak 50 juta telah dikeluarkan untuk diguna pakai bagi aktiviti-aktiviti rukun tetangga. Dan juga bagi menarik minat remaja, program kesukanan dan rekreasi turut diadakan bagi membantu lagi remaja ini melibatkan diri dengan perkara-perkara sosial seperti rukun tetangga itu sendiri. Okey, seterusnya antara usaha kerajaan untuk membentuk jati diri dan negara bangsa dalam membentuk integrasi nasional adalah dengan penggubalan dasar perpaduan negara. Okey, dasar perpaduan negara ni dia diperkenalkan pada tahun 2021 di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, kita tengok. Okey, dasar perpaduan negara ni adalah dasar pertama yang menetapkan hala tuju untuk apa? Untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan melalui strategi-strategi khusus yang terkandung dalam dasar tersebutlah, agar perpaduan di Malaysia ni dia menjadi budaya dan amalan hidup yang diperakui, dihargai dan impikan oleh rakyat Malaysia. Maksud dasar ni dia menjadi satu tunjang ataupun panduan kepada rakyat Malaysia untuk hidup dalam kalangan masyarakat yang majmuk dengan pelbagai kaum dan juga etnik. Okey, seterusnya kita lihat antara objektif dasar perpaduan ini diperkenalkan. Okey, yang pertama adalah untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan dua tunjang utama, iaitu perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Jadi dasar ini dibina berdasarkan dua tunjang utama tersebut. Okey, objektif kedua adalah untuk membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab. Okey, objektif yang ketiga ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Jadi itulah antara objektif dasar perpaduan ni diperkenalkan supaya perpaduan di Malaysia ini dapat kita kukuhkan lagi. Jadi dasar perpaduan negara ni yang seperti telah saya katakan, dia berdasarkan dua tunjang utama, iaitu perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Jadi dalam dalam dasar perpaduan negara telah menggariskan tiga teras. Okey, strategi-strategi yang dibincangkan berdasarkan tiga teras perpaduan, iaitu yang pertama patriotisme dan demokrasi, yang kedua identiti nasional, yang ketiga ialah ekosistem perpaduan. Jadi berdasarkan tiga teras perpaduan yang di bawah dasar perpaduan negara ini telah diletakkan strategi-strategi mengikut teras tersebut. Okey. Sehubungan dengan itu, sebagai contoh kita dapat lihat pada masa kini slogan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri terkini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, beliau telah memperkenalkan untuk membangunkan Malaysia Madani melalui konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Ini bermaksud konsep perpaduan dalam kepelbagaian ini telah terkandung dalam dasar perpaduan negara. Jadi pembangunan Malaysia Madani ini adalah berdasarkan dasar perpaduan yang telah saya terangkan sebelum ini. Jadinya konsep perpaduan ini digunakan untuk membangunkan Malaysia Madani. Terdapat pelbagai program yang dijalankan oleh kerajaan, seperti program perpaduan Malaysia Madani. Kita dapat 3 kluster yang akan dijalankan oleh kerajaan.
Yang pertama ialah semarak kenegaraan. Yang kedua ialah semarak perpaduan. Yang ketiga ialah komuniti rahmah, di mana kesemua program dan aktiviti tersebut adalah di bawah kerangka Perpaduan Malaysia Madani yang disasarkan kepada semua lapisan masyarakat. Di mana disasarkan kepada semua lapisan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum, agama, budaya dan juga adat. Okey. Seterusnya, kita boleh lihat di mana salah satu kluster iaitu Semarak Perpaduan telah menjalankan satu program iaitu program Minggu Perpaduan. Okey, program Minggu Perpaduan ni telah dijalankan pada 20 hingga 28 Mei 2023 yang lalu di 16 lokasi berbeza. Okey, program ini di bawah kluster Semarak Perpaduan. Okey, objektif utama program Minggu Perpaduan ini dijalankan adalah untuk menyemarakkan semangat perpaduan serta menyebar pengetahuan dan kefahaman dan penghayatan terhadap kepelbagaian dan adat dan budaya dalam masyarakat di Malaysia. Sebab apa? Kita tahu Malaysia ni kaya dengan budaya, etnik dan kaum yang pelbagai. Jadi, sambutan ni telah disertai oleh seramai 2,471 peserta daripada pelbagai kaum. Okey, contohnya program ni yang dijalankan di Kuching lah, yang disertai oleh 2,000 lebih peserta. Okey, mereka telah memakai busana ataupun pakaian tradisional mewakili kaum mereka sendiri. Jadi terdapat pelbagai kaum yang menghadiri acara tersebut, sehingga kan acara tersebut telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Book of Record, di mana dalam kategori pemakaian baju etnik teramai dalam satu acara. Jadinya kita nampak di sini keberkesanan program Minggu Perpaduan ni telah dapat membentuk jati diri dan juga negara bangsa dalam masyarakat Malaysia sendiri. Sebab apa? Di situ berkumpulnya semua masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum yang berkumpul untuk kita membentuk satu integrasi nasional sehingga dapat membentuk satu identiti Malaysia yang kaya dengan masyarakat. Jadi program ini jelas membuktikan bahawa keakraban, keharmonian dan perpaduan yang sangat utuh dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama, dan inilah yang dinamakan sebagai perpaduan dalam kepelbagaian. Jadinya program ini sangat membantu dalam keberkesanan dan untuk memantapkan lagi integrasi nasional di Malaysia. Okey, antara usaha kerajaan seterusnya adalah dengan penubuhan Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional, iaitu dipanggil sebagai IKLIN. Okey, IKLIN adalah satu agensi di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Okey, IKLIN adalah sebuah institusi latihan untuk mengendalikan aktiviti latihan kepada pegawai, kaki tangan dan juga sukarelawan. Ada juga dijalankan untuk sebahagian institut pelajar Institut Pengajian Tinggi. Jadi antara peranan IKLIN ni adalah untuk memperkasakan peranan JPIN, iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dalam masyarakat supaya menjadi lebih relevan kepada keperluan pelanggan dalam bidang perpaduan dan juga integrasi nasional. Selain itu, IKLIN ni juga dia menjadi pusat penyaluran ilmu pengetahuan yang berdaya saing dan efektif. Okey, IKLIN ini juga menghubungkan sektor akademik dan penyelidikan dengan agensi pelaksana ke arah proses pemantapan perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Okey, kita lihat pula antara hala tuju IKLIN adalah untuk menjadi pusat perkongsian ilmu pengetahuan serta melahirkan modal insan cemerlang dalam bidang pengurusan perpaduan dan integrasi nasional melalui kajian dan latihan yang berkualiti. Sebab apa? IKLIN ni juga dia membuat kajian dan juga penyelidikan berkaitan bidang perpaduan lah. Jadinya masyarakat dapat melihat apakah yang berlaku sebenarnya berkaitan perpaduan di Malaysia itu sendiri. Okey, selain itu, hala tuju IKLIN adalah menjadi pusat rujukan dalam bidang pengurusan perpaduan dan integrasi nasional. Selain itu juga, IKLIN juga dia membangunkan modal latihan yang komprehensif mengikut keperluan semasa dalam bidang perpaduan dan juga integrasi nasional. Okey, ini adalah antara program yang diadakan oleh IKLIN, antaranya kursus kepelbagaian dan usaha penyatu paduan, kursus literasi kenegaraan,
khusus ke pemerkasaan projek inovasi, khusus kecemerlangan insan. Ini adalah antara program-program yang dijalankan oleh IKLIN untuk memantapkan lagi pembinaan jati diri dan negara bangsa di Malaysia. Sebagai contoh, saya telah menyertai salah satu program iaitu kursus kepelbagaian dan usaha penyatu paduan. Dalam kursus tersebut kami telah diberi pendedahan tentang kepelbagaian etnik di Malaysia yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya, adat, kaum, di mana kita dapat belajar perkara-perkara baharu tentang kaum lain. Di sini kita dapat melihat keberkesanan tentang penubuhannya iklim itu dan juga program-program yang telah ditawarkan. Jadinya masyarakat akan mendapat ilmu baharu. Jadi itulah menunjukkan bukti peranan iklim itu sendiri dapat menjadi satu keberkesanan untuk Malaysia membina ataupun membentuk integrasi nasional yang menjadi identiti kepada Malaysia yang kaya dengan pelbagai masyarakat dan juga etnik. Jadi oleh itu kita nampak di sini terdapat pelbagai usaha kerajaan untuk memantapkan lagi pembinaan jati diri dan juga pembinaan negara bangsa. Selain daripada itu, program-program yang dijalankan ini akan menyerahkan lagi fungsi Kementerian Perpaduan Negara dan juga agensi-agensi di bawah kementerian tersebut seperti Jabatan Perpaduan Negara. Kerana sebelum ini ramai tidak tahu tentang Jabatan Perpaduan. Jadinya dengan adanya usaha kerajaan ini dapat memperkenalkan jabatan-jabatan tersebut ataupun agensi yang dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan kesepaduan dan keharmonian masyarakat di Malaysia. Program-program yang diadakan ini dapat membuka mata ramai pihak dan juga masyarakat yang lainlah untuk mengenali selain daripada adat resam kaum mereka sendiri. Kerana apa? Kita dapat lebih mengenali dan memahami dengan masyarakat ataupun kaum etnik yang lain. Seterusnya kita akan tengok kepada usaha yang kelima yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi membina jati diri dan negara bangsa dalam membentuk integrasi nasional, iaitu melalui Kelab Rukun Negara. Kelab Rukun Negara ni dia hanya berfokuskan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah saja, iaitu sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah rendah swasta. Yang mana objektif bagi Kelab Rukun Negara ni adalah bagi memperkenalkan dan memastikan murid memahami objektif dan 5 prinsip Rukun Negara, iaitu yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Yang kedua adalah untuk menggalakkan penglibatan murid secara menyeluruh dalam aktiviti yang melibatkan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Yang ketiga adalah untuk membentuk nilai-nilai perpaduan dalam kalangan murid supaya murid ni dapat mengekalkan perpaduan kaum serta integrasi nasional bermula daripada peringkat sekolah lagi. Itu dia punya objektif. Kita tengok kepada 4P, yang mana Kelab Rukun Negara yang telah diwujudkan di sekolah-sekolah, dia perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berteraskan kepada 4P ini. Yang pertama adalah pengetahuan, kedua adalah pemahaman, ketiga adalah penghayatan dan yang keempat adalah pengalaman. Oleh sebab itu, kelab ini telah menjadi salah satu daripada strategi utama untuk mengukuhkan lagi semangat perpaduan, untuk membina jati diri dan integrasi nasional dalam kalangan murid yang pelbagai kaum. Kita tengok kepada program KRN, yang mana terdapat banyak sangat program yang telah dilakukan oleh KRN, tapi kat sini saya hanya menekankan tentang 3 sahaja. Yang pertama adalah Perayaan Keluarga Malaysia, yang mana objektif program ini adalah untuk memberi pengetahuan dan pemahaman perayaan yang pelbagai kaum kepada semua murid. Yang mana KRN ni dia akan mengadakan sambutan perayaan bagi semua kaum. Contohnya seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, ada Hari Gawai, semuanya akan disambut. Impak daripada program ini, kita dapat tengok bahawa kerajaan ni dia telah berjaya membentuk murid yang dapat memahami dan menerima kepelbagaian perayaan kaum di Malaysia. Yang mana kat sini mereka bukan hanya
dapat menerima, tapi mereka turut merayakan hari perayaan daripada kaum-kaum yang lain. Contohnya kaum Melayu bukan hanya menyambut Aidilfitri sahaja, tapi mereka turut menyambut dan merayakan Tahun Baru Cina dan Deepavali. Okay, kita tengok program yang kedua, iaitu adalah Ziarah Anak Malaysia, yang mana objektif daripada program ini adalah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman kepada murid tentang kepelbagaian budaya dan adat resam di Malaysia. Yang kedua adalah untuk menerima dan menghormati keunikan budaya kepelbagaian kaum di Malaysia. Okay, jadi kat sini murid-murid ni dia akan dibawa untuk melawat ke kawasan-kawasan yang berlainan etnik dan budaya ni. Contohnya seperti perkampungan kaum Melayu, macam mana perkampungan orang asli, orang Cina, orang Sabah dan orang Sarawak. Kat sini program ni dapat kita tengok yang mana murid-murid ni dapat melihat sendiri bagaimana cara hidup etnik-etnik yang lain di luar sana. Dan impak daripada program ni adalah murid ni dapat mengetahui, memahami, menerima dan menghormati tentang keunikan kepelbagaian budaya dan adab resam di Malaysia. Mereka ni apabila kita membawa mereka untuk melihat sendiri tentang adat resam kaum-kaum yang lain, mereka akan lebih faham tentang cara hidup etnik-etnik yang lain, dan mereka ni dalam masa yang sama akan dapat menghormati cara hidup etnik yang lain tanpa bersikap memandang rendah terhadap etnik dan kaum-kaum yang lain. Kita tengok kepada program yang ketiga, iaitu Aku, Kau dan Dia. Dia punya objektif program ni adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada murid mengenai realiti kehidupan masyarakat di Malaysia, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan pemahaman dan menghormati antara satu sama lain dalam kalangan murid. Impak daripada program ni adalah murid ni dapat menambah pemahaman mereka tentang kepelbagaian kaum dan saling hormat menghormati tentang budaya dan kaum-kaum yang lain. Okay, kita tengok ni ada contoh macam mana program-program tersebut dijalankan. Okay, jadi kita tengok kepada usaha yang terakhir yang dilakukan oleh kerajaan, iaitu Sekretariat Rukun Negara. Okay, mana Sekretariat Rukun Negara ni targetnya adalah dia adalah sambungan kepada kelab rukun negara yang memfokuskan kepada sekolah rendah dan menengah saja. Tetapi untuk Sekretariat Rukun Negara ni dia memfokuskan kepada mahasiswa yang berada di IPT, yang mana seperti IPTA, IPTS, Politeknik, Kolej Matrikulasi, Kolej Komuniti dan IPGM. Okay, seterusnya kita tengok kepada visi dan misi Sekretariat Rukun Negara, yang mana visinya adalah untuk menjadi tonggak dan pemangkin kepada pengukuhan semangat perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan mahasiswa IPT berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Okay, misinya pula adalah untuk mendukung dan mempertahankan rukun negara sebagai landasan hidup yang menyatukan seluruh rakyat ke arah mencapai negara Malaysia yang bersatu padu dan harmoni. Okay, untuk 5P pula, mana dia punya perbezaannya dengan kelab rukun negara ni adalah pada P yang keempat, yang mana ditukarkan kepada penilaian, pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penilaian dan pengalaman. Jadi untuk Sekretariat Rukun Negara juga Sekretariat Rukun Negara juga perlu mengadakan aktiviti-aktiviti yang berlandaskan kepada 5P supaya objektif dan visi misi yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan sempurna. Okay, kita tengok kepada program SRN. Yang pertama ialah sukan perpaduan, ataupun kita ringkaskan sebagai super, di mana objektif programnya adalah untuk memberi pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa mengenai sukan rakyat ataupun permainan tradisional daripada pelbagai kaum. Yang kedua adalah untuk meningkatkan semangat kerjasama dan kesukanan dalam kalangan mahasiswa bersama komuniti. Okay, mana kat sini mahasiswa akan bersama dengan komuniti-komuniti daripada pelbagai kaum dan etnik dalam aktiviti sukan perpaduan, yang mana akan bermain permainan-permainan tradisional seperti congkak,
Tenteng, Tai Chi, Yoyo Cina, Batu Seremban. Jadi kat sini impaknya mahasiswa ni dapat meningkatkan pengetahuan dan terlibat dalam sukan rakyat dan permainan tradisional. Jadi kat sini bila mahasiswa terlibat, maka akan timbulnya rasa suka dengan permainan yang telah dimainkan, dan dalam masa yang sama mahasiswa ni juga akan lebih ada sifat ingin tahu mengenai budaya-budaya daripada kaum-kaum yang lain. Okey, untuk program yang kedua iaitu Busana Perpaduan, yang mana objektif program ni adalah untuk memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang pakaian tradisional sesuatu kaum. Yang kedua adalah untuk memupuk semangat cintakan kesenian dan kebudayaan pakaian tradisional. Jadi untuk program ni mahasiswa ni akan diperkenalkan dengan pakaian yang pakaian-pakaian budaya dan pakaian tradisional daripada pelbagai kaum, dan mereka perlu memakai busana-busana tersebut. Jadi kat sini impaknya daripada program ini adalah mahasiswa ni akan lebih memahami, menghargai, menghormati dan meraihkan busana tradisional daripada pelbagai kaum. Contohnya kaum Melayu dia akan memakai pakaian tradisional daripada kaum India iaitu sari. Jadi kaum daripada Cina akan memakai pakaian daripada kaum Melayu iaitu baju kurung. Jadi kat sini akan timbullah rasa hargai, menghargai pakaian yang telah dipakai. Program yang ketiga iaitu Craft Perpaduan, yang mana objektif program ni adalah untuk memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai teknik-teknik seni budaya pelbagai kaum. Yang kedua adalah untuk mempromosikan hasil seni pelbagai kaum. Okey, daripada sini mahasiswa ni akan dapat belajar tentang teknik, cara-cara nak, contohnya seperti cara-cara nak menganyam tika, macam mana nak membuat satu seni kebudayaan daripada kaum-kaum yang lain. Jadi kat sini impaknya adalah mahasiswa ni akan lebih menghargai kepelbagaian dan keunikan kaum yang lain. Okay, jadi kat sini kita boleh tengok gambar yang mana program ni dilaksanakan di peringkat IPT. Jadinya di sini kita dapat lihat bahawa kerajaan telah berjaya untuk mewujudkan satu program dan usaha-usaha yang sangat berkesan bagi membina jati diri dan negara bangsa dalam membentuk integrasi nasional. Jadi kesimpulannya ialah dalam membentuk dan membina jati diri yang ampuh, maka seseorang warga negara itu perlulah memahami asas untuk membina perpaduan dalam mencapai hasrat kerajaan untuk mewujudkan integrasi nasional sebagai satu perhubungan yang kuat antara satu sama lain. Jadi negara kita akan hidup dengan aman damai dan mempunyai satu masyarakat dan rakyat yang sangat bersatu padu dalam semua perkara. Sekian, terima kasih.